Kalau betul nak bersolidariti tentang Palestin, kena tahu sejarah Palestin, sejarah Nabi. Kita tak mahu hanya kita tahu, oh orang ni tak post pasal Palestin, aku nak kena kecam dia. Yang ni post, okey, alhamdulillah, kita kena kecam dia sampai dia tercirik tu. Itu. Tapi kita pun tak tahu sejarah Palestin, tak tahu sejarah Nabi dan sebagainya. Ni saya nak cerita. Jadi itulah kisahnya Nabi Ibrahim punya isteri namanya Siti Hajar, adanya anak nama Nabi Ismail. Dan seorang lagi isterinya Nabi Ibrahim namanya Siti Sarah, yang lahirnya daripada rahim Siti Sarah itu Nabi Ishaq. Okey. Jadi kalau kita nampak apa ni sayang, kalau Nabi Ismail dia mengasaskan macam tempat yang bumi Makkah sekarang, Masjidil Haram sekarang. Kalau Nabi Ishaq pula, apa berkaitan Nabi Ishaq tu dengan sejarah Bani Israel? Dan kenapa Bani Israel ni dijanjikan, adakah mereka dijanjikan bumi Palestin? Okey, Nabi Ishaq, apabila lahirnya Nabi Ishaq, Nabi Ishaq berkahwin, maka lahirlah seorang lagi Nabi, iaitu Nabi Yaqub alaihissalam. Okey, Nabi Yaqub. Dalam Al-Quran disebutkan ya Bani Israel, ya Bani Israel, ya Bani Israel. Maka Israel itulah Yaqub. Bermaksud yang dikatakan Israel itu adalah Nabi Yaqub alaihissalam. Kalau kita menterjemahkan Israel bagi pandangan orang Islam, mengatakan Israel itu adalah Abdullah. Abdullah iaitu hamba Allah. Maknanya kita orang Islam memahami Israel itu adalah dari Abdullah, yakni hamba Allah. Tetapi orang Yahudi menterjemahkan Israel itu adalah orang yang boleh mematahkan Allah, boleh mematahkan tengkuk Allah, boleh mengalahkan Allah. Astagfirullah. Orang Yahudi. Waliyadzubillah. Fikir macam tu. Dia kata dalam kitab, orang Yahudi mengatakan ketika itu Allah Ta'ala turun daripada langit ke bumi, kemudian Allah menyerupai menjadi seorang manusia, kemudian bergusti dengan Nabi Yaqub. Bertumbuk, Nabi Yaqub patahkan leher Allah. Sampai macam saya dia cerita dalam kitab dia, dalam kitab Yahudi. Dan mereka menterjemahkan Israel itulah orang yang boleh mengalahkan Allah. Dan sebab itulah perangai orang Yahudi, dia suka menafikan apa yang Allah cipta. Itu sejarah Israel. Bukan sekadar menafikan apa yang Allah cipta, menafikan semua nabi-nabi yang Allah utus. Ni kita nak cerita pasal sejarah Nabi. Maka terlahirlah daripada keturunan Bani Israel 12 orang adalah Nabi Yusuf, dan banyak lagi Nabi yang lahir daripada zuriat Nabi Yaqub ataupun Israel. Kalau kita tengok pun kan Nabi Yaqub ada 12 orang anak kan. 12 orang anak termasuklah Nabi Yusuf dan juga Bunyamin dan juga abang-abang mereka. Dan betul ke sayang 12 orang ni, inilah dia pecahan kepada Bani Israel yang seramai 12 pecahan itu. Betul ke sayang? Betul lah. Maka itulah antara sejarah-sejarahnya. Kalau kita lihat daripada Nabi-Nabi terdahulu, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Saleh, Masya Allah. Kalau kita tengok Nabi Idris, Adam, Idris, Nabi yang kedua, yang mencipta pensil, yang mencipta pakaian, yang mencipta benang. Jadi kalau nak cerita pasal kisah Nabi seorang satu persatu, insya-Allah. Jadi sebab itulah kalau orang Yahudi mengatakan di bawah masjid, di bawah Baitul Maqdis ataupun Masjidil Aqsa itu adanya kuil Sulaiman, yang mereka mengatakan di dalam kuil Sulaiman itu ada kitab yang dibawa oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, dan mereka nak angkat kuil Sulaiman itu untuk menunggu Isa. Mic dengan air. Mic, saya pakai mic saya. Tapi yang sayang, subhanallah, betapa kalau kita tengok kan, kenapa Allah majoritinya Allah utuskan Nabi itu di kalangan bangsa Yahudi. Kita tengok kan Nabi Yaqub kan, Nabi Ishaq, kemudian Nabi Yusuf kan, daripada bangsa Yahudi. Dan hatta Nabi Isa pun daripada bangsa Yahudi kan. Jadi kenapa Allah utuskan nabi-nabi ni majoriti daripada bangsa Yahudi? Adakah sebab mereka ni kedegilan mereka, sifat mereka, karakter mereka yang sangat susah untuk menerima kebenaran yang Allah kerap kali mengutuskan nabi di kalangan mereka, atau sebenarnya Allah ni berikan mereka satu keistimewaan yang mereka tak syukuri, yang pada akhirnya kerana mereka tak bersyukur itulah Allah laknat Bani Israel ni? Sebab yang pertama atau sebab yang kedua tu sayang? Kalau kita lihat daripada sejarah kan, ni fakta lah juga kan. Saya nak tanya dekat live yang boleh jawab lah. Nabi yang wajib kita ketahui ada berapa orang? 25. Saya nak tanya dia apa? Oh, okey. Baik, sama nak tanya I juga lah. Nak tanya dalam live ni. Nabi yang wajib kita ketahui ada berapa? 25 orang. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Ismail, Isa. Okey, sampai Nabi Muhammad SAW. Okey, itu Nabi ataupun Rasul yang wajib kita ketahui ada 25 orang. Kalau Nabi sahaja
Ada berapa orang anak tadi apa? Nabi. Nabi ada berapa orang? Ada yang cakap 10, ada yang cakap 404. Macam lain je 404 tu. Ada yang cakap 1400, ada yang cakap 15, ada yang cakap 313. 313 tu bukannya ahli Badar ke? Nabi ada berapa? Kalau yang tu kita tak lepas lagi susah nak pergi perang ni. Sebab tu guru kita kata kalau hari ni berlaku perang dekat Malaysia, nombor satu kita kena tanam dalam jiwa ilmu dulu. Ni Nabi pun kita tak tahu ada berapa orang. 10 orang lah. 1240, 124, 124,000, ada yang kata 10,000, 240,000. Masya Allah. Okay, berapa sebenarnya sayang? Okay. Nabi ada berapa orang? Banyak. Tu dah jawab betul. Raibina jawab betul. Bina jawab apa? 124,000. Okay, Rahman juga jawab betul, Alhamdulillah. Ada yang jawab 10, ada yang jawab 5. Ada 124,000. Itu Nabi. Rasul? Kalau Rasul ada berapa? Tadi Nabi 124,000. Kalau Rasul ada berapa? Rasul ada 313 orang. Betul. Yang jawab betul, Masya Allah, tahniah. Ada 313. Rasul 313. Yang wajib ketahui 25 orang sahaja. Maknanya apa beza Nabi dan Rasul? Kan? Apa beza Nabi dan Rasul? Nabi apabila dia menjadi seorang Nabi, dia tidak perlu bagi tahu kepada umat dia yang dia ni Nabi. So nubuwah tu untuk dia saja. Nubuwah tu untuk dia saja. Sebab tu kita pernah dengar Nabi Khidir, Nabi Daniel, Nabi Uzair. Banyak Nabi yang kita pernah dengar tapi dia tak tergolong daripada Nabi 25 Rasul. Sebab dia bukan Rasul. Adapun 313 orang, dia wajib bagi tahu umat dia yang dia ni Nabi. Maka digelar sebagai Rasul. Adakah Rasul ini dia ada umatnya? Ada umat dia. Dan dia kena bagi tahu kepada umat dia ni seorang Nabi. Yang wajib ketahui 25 orang sahaja. Okay, faham? Faham? Tapi berapa ramai umat setiap Rasul tu sayang? Macam mana? Berapa ramai umat setiap Rasul? Wallahu alam. Wallahu alam. Kalau nak kira umat Nabi Nuh pun ada 90 orang je followers. Masya Allah, saya rasa kelakar bayangkan kalau Nabi Nuh tu ada Instagram. Follower dia 80 ke 90 orang, tapi dia berdakwah sampai 900 tahun. Subhanallah. Maknanya dia tu sabar, istiqamah. Maknanya dia buat tu bukan untuk follower. Dia buat tu lillahi ta'ala. Nabi Nuh AS, Allah Ta'ala bagi umur dia panjang dekat 1000 tahun. Tetapi pengikut dia ada 90 orang saja. Masya Allah. Cuba bayangkan sebab tu kadang ada manusia ni dibuat kerana manusia. Dia buat sesuatu kena dia nak orang puji dia. Bila orang hina dia tak boleh terima. Maknanya kalau orang hina dia, macam mungkin hinaan tu bukan diri dia, tetapi hinaan tu ujian untuk dia. Tapi dia rasa macam, kenapa hang nak kena hina aku? Aku ni sini dan sebagainya. Dia sebab kalau tengok Nabi Nuh alaihi salam, Allah Taala bagi umur dia sangat panjang. Buat bahtera tu tanam dulu kayu balak. Kena tanam dulu. Dah kayu tu dah kata orang matang, pokok dah matang, tebang pokok. Pula. Allah. Tanam pokok balak tu kira berapa tahun pula nak tanam, nak tumbuh kan. Ketika mana Allah Ta'ala perintahkan Nabi Nuh tu buat bahtera sebab nak ada banjir. Tanam dulu. 1000 tahun hidup 90 orang saja pengikut Nabi Nuh AS. Nabi Nuh tetap istiqamah kan? Dia tetap teruskan walaupun ramai orang benci dia, ramai nak jatuhkan dia, ramai nak bunuh dia, ramai macam-macam lah. Ada yang siap berak atas kapal dan sebagainya. Allah. Itu luar biasa lah. Setiap Nabi ni mereka diuji, Masya Allah. Kalau kita duduk tempat mereka, memang kita pun kalau duduk pada zaman Nabi Nuh pun, I tak tahu boleh beriman dengan Nuh ke tidak. Silap-silap. Kalau I duduk pada zaman Nabi Muhammad SAW pun tak tahulah I boleh jadi sahabat Nabi Muhammad ke tidak. Sebab pada saat itu orang ikut majoriti. Betul. Orang bukan ikut yang minoriti. Betul. Tiba-tiba ada seorang lelaki yang mengaku dia daripada Tuhan, yang tiba-tiba kononnya ada mukjizat, tiba-tiba suruh ikut dia. Padahal kita ikut agama tok nenek kita. So macam mana pada saat itu, adakah kita boleh beriman dengan Nabi Muhammad SAW? Sebab itulah saya takut. Sebab sekarang ni ramai orang duk bercerita tentang kiamat dan sebagainya. Kalau saya tak nak berjumpa dengan akhir zaman. Saya nak dimatikan. Sebab saya tak pasti adakah iman saya tu kuat untuk saya mengakui akan kewujudan Imam Mahdi. Kalau bukan Imam Mahdi, aku nak Imam Mahdi. Ada orang tanya, dan kenapa soalan Hana tak dapat jawapan. Tadi kenapa Allah utuskan di kalangan Bani Israel? Begini, I tanya tadi kenapa Rasul ada 124,000. Nabi ada 124,000, Rasul 313, dan yang wajib diketahui ada 24 Rasul, 24 Nabi atau Rasul. Sebenarnya pada hakikatnya yang Allah highlightkan di dalam Al-Quran ini adalah Bani Israel.
dan daripada kaum-kaum orang Arab yang dimasyhurkan di dalam Al-Quranil Karim. Kadang-kadang kita terlupa ada juga nabi yang di kalangan belah kita ni. Ya. Belah-belah Asia, belah-belah Cina. Cumanya dia tak dirakamkan di dalam Al-Quranil Karim. Tetapi Allah Ta'ala highlightkan, boldkan ataupun menunjukkan daripada Bani Israel ini, Allah Ta'ala sangat mengetahui bagaimana keadaan Bani Israel ataupun keadaan kaum-kaum Israel pada saat ini. Dan mereka mengutuskan seorang Nabi ataupun daripada kalangan-kalangan Arab diutuskan Nabi Muhammad SAW yang di-highlightkan. Tetapi jangan lupa, di sini pun ada Nabi juga. Di Asia. Mungkin barangkali sebab umat yang selain daripada Bani Israel ketika dan saat itu, mereka tak sedegil dan tak seketegak bangsa yang betul. Dan sebab apa saya bagi tahu di Asia pun ada Nabi. Buktinya Syekhul Azhar bagi tahu lah. Saya pernah belajar dengan Syekhul Azhar mengatakan, anda nak tengok tak wajah-wajah Nabi di belah kita ni? Wajah-wajah Nabi-Nabi kita yang di belah sini. Pi belah tumpat tu ada. Maksudnya di belah Allah Muhammad di belah Asia Tenggara. Dia kata nak tengok, pergi tengok kat tumpat ada, duk baring tidur. Di belah ASEAN barangkali ASEAN. Pernah pergi tumpat tak? Tumpat Kelantan. Saya pernah pergi tumpat Kelantan. Belum sampai lagi. Kota Baru dah sampai dah. Tumpat Kelantan yang duk baring. Yang duk baring. Oh. Patung duk baring. Buddha tu? Okay, the sleeping Buddha tu? Yes. Oh. Guru saya bagi tahu, itulah Nabi. Nabi yang membawa agama Islam. Tapi maksud tu Nabi Muhammad belum lagi. Itu agama Samawi lah kan? Yes. Agama Nabi Ibrahim. Ya. Dan apabila pengikut dia sangat merasakan wow, maka dia menganggap itu adalah Tuhan. Pada asalnya dia adalah Nabi, pesuruh-pesuruh Allah. Cumanya dia Nabi yang tidak tidak dimasyhurkan. Tidak dimasyhurkan yang 25 rasul itulah. Sudah saya terfikir kenapa maksudnya kenapa 25 rasul ni kebanyakannya di highlight nabi-nabi dekat bahagian tamadun Hijaz kan, tamadun Arab, tamadun Timur Tengah. Mungkin ada hikmah kenapa, sebab Allah Nabi mengetahui kan, kita tak tahu. Maknanya bermakna pengajaran daripada tamadun yang sebelah sini, tamadun Arab, tamadun Hijaz itu, dia lebih besar, lebih bererti, lebih bermakna, yang memang relevan sampailah sekarang. So itulah dia direkodkan dalam Al-Quran. Dan walaupun tak semua, tapi ada sebab kenapa. Tak jual perfume ke? Jual. Boleh check dekat TikTok suami saya dan Isaid, okey? Jadi itulah. Ini saya dapat daripada guru saya sendiri. Bahkan Ustaz Abdul Somad pun bagi tahu yang bahawasanya yang patung-patung itu adalah Nabi pada asalnya. Sama jugalah macam agama Nasrani, macam Nabi Isa AS. Dia adalah pesuruh Allah, tetapi mereka menganggap Nabi Isa itu adalah anak daripada anak Allah yang dilahirkan daripada rahim Maryam. Kerana Maryam tidak mempunyai ayah, dan dia pun mengatakan Maryam berkahwin dengan Allah, maka lahirlah Isa. Maryam tak punya suami. Maryam punya ayah tapi tak punya suami. Kan saya? Ya, begitulah. Begitulah tontonan perempuan hadirin dan suara tak nak keluar, rasa pedih tekuk. Air sayang, minum. Ya, dah ayat. Ya, saya percaya kisah-kisah tersebut. Oh, Masya Allah. Tapi hakikatnya kan, walaupun kita belajar tentang kisah-kisah ni, bukan sebab kita nak tahu, I tahu tentang kisah ni, tapi kita kena ambil ibrah, ambil pengajaran daripada kisah ni. Kenapa Allah mengenalkan kisah ini kepada kita semua kan? Bukan sebab untuk kita tahu, I tahu tentang kisah Nabi ni, I tahu kisah Nabi ni. Bukan untuk kita cakna nama-nama Nabi sahaja. Tapi untuk kita faham, dan untuk kita kenal jati diri kita, untuk kita kenal tujuan hidup kita, dan juga kenapa Allah pilih orang-orang terpilih ni. Subhanallah. Ya, Maryam Nabi Isa alaihi salam tidak punya ayah wasa. Ya, kisah Maryam adalah anak angkat daripada Nabi Zakaria alaihi salam, ataupun anak saudara daripada Nabi Zakaria alaihi salam. Sama jugalah kisah Maryam ini, masya-Allah, seorang wanita yang sangat hebat, seorang wanita yang sangat Allah Taala mengujinya dalam keadaan, masya-Allah. Maryam adalah seorang wanita yang solehah, yang belajar dengan seorang nabi ataupun ayah saudaranya yang bernama Nabi Zakaria alaihi salam. Satu saat Maryam ini berada di dalam satu kamar ataupun satu bilik tempat dia beribadah kepada Allah Taala. Maka saat Allah Taala nak menguji Maryam ini, Allah Taala telah menurunkan malaikat Jibril untuk menjadikan malaikat Jibril ini seorang manusia. Maka malaikat Jibril turun, masuk terus ke dalam bilik Maryam, walhal dalam bilik itu tidak ada mana-mana lelaki pun pernah masuk.
Tetapi Allah Ta'ala menghantar malaikat Jibril, dijadikan menyamar sebagai seorang manusia, terus datang kepada Maryam. Maka kata Jibril alaihissalam, terkejutlah Maryam, tiba-tiba ada orang lelaki dalam bilik tu. Maka kata Jibril alaihissalam, sungguhnya aku datang daripada Allah. Wahai Maryam, sesungguhnya engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Maka Maryam beritahu, macam mana aku ni nak melahirkan, ataupun aku nak mengandung, ataupun aku ni nak hamil, sedangkan aku tidak pernah berkahwin. Hana nampak macam tak selesa je. Dah baru masuk. Tak tahu nak cakap apa dah. Sakit tekak aku dah. Tak apa, saya teruskan sayang. Penting untuk saya teruskan kisahnya. Saya teruskanlah kisah, apa nak cakap-cakap je lah. Janji kita nak bagi ilmu, mungkin ada yang tak tahu, kita nak bagi tahu. Maka di saat itu malaikat Jibril AS bagi tahu kepada Maryam, engkau akan melahirkan anak laki-laki. Maka Maryam terkejutlah, macam mana aku nak lahirkan ataupun aku nak hamil sedangkan aku tak pernah berkahwin. Maka saat itulah Jibril menghembuskan ataupun meniup di perut Maryam pada saat itu. Jibril tiup di perut Maryam. Kemudian malaikat Jibril pergi. Kemudian selepas beberapa bulan, terasa di perut Sayyidatuna Maryam alaihissalam, rasa macam ada sesuatu, macam janin lah, baru rasa macam nak mengandung macam tu. Bulan ketiga, bulan keempat boleh lagi, sampai bulan kelima, bulan keenam, bulan ketujuh dan bulan kesembilan, perut yang kempis tiba-tiba membesar. Maksudnya dah tak boleh nak cover dengan bajunya. Betul. Dan kita nak tanya, kenapa Maryam ni duduk dekat Masjidil Aqsa? Dan Maryam ni ada satu mihrab khas yang dibuat untuknya di Masjidil Aqsa. Apa istimewanya Maryam ini di kalangan, berbanding dengan kalangan wanita lain di zamannya? Orang cakap ialah Maryam ni adalah anak saudara kepada Nabi Zakaria. Sebab apa? Nabi Zakaria punya isteri bersaudara dengan ibundanya Maryam, iaitu Hannah. Maryam ni merupakan puterinya Imran, kan? Jadi bondanya Maryam yang bernama Hannah adalah saudara adik-beradik kepada isteri Nabi Zakaria. Dan kenapa Maryam letakkan di mihrab khas di Masjidil Aqsa? Kerana sewaktu Hannah mengandungkan Maryam, dan sebelum itu lagi Nabi Imran telah pun berniat lama, dan ya Allah, sekiranya aku ini punya anak, aku ingin dia menjadi khadim ataupun khadam yang berkhidmat kepada Masjidil Aqsa. Jadi subhanallah, bila lahirnya Maryam itu, maka Imran telah pun menyerahkan anaknya itu untuk menjadi ahli khidmat. Maknanya dia anak Imran lah. Dia anak Imran. Maryam ni anak Imran yang menjadi, diniatkan pada awal lagi diinfakkan anaknya itu kepada Masjidil Aqsa, untuk berkhidmat kepada Masjidil Aqsa. Jadi subhanallah, dengan walaupun niat itu nampak macam kecil aja, nak jadi khadam je, nak jadi khadam je, ahli khidmat, tukang bersih, tukang serve orang di Masjidil Aqsa. Tetapi bagaimana dengan satu niat yang kita nampak yang kecil, tapi subhanallah nampak begitu suci itu, telah pun Allah berikan satu kelebihan yang lebih besar kepada keluarganya Imran, iaitu Allah meniupkan zuriat dalam rahimnya, meniupkan dalam rahimnya Maryam alaihissalam seorang nabi. Masya-Allah, berkat Imran itu niat dengan kecil aja, aku nak anakku ni khidmat je kepada Masjid Al-Aqsa. Tapi Allah kata, aku ada sesuatu yang lebih besar. Kerana niat kau yang suci ini, yang ikhlas ini, telah pun aku berikan daripada rahim anakmu ini Nabi yang memang akan memimpin dan menjadi Rasul kepada umat, subhanallah, iaitu Nabi Isa alaihi salam. Nampak tak? Jadi jangan kita perkecilkan niat yang kita rasa adalah biasa-biasa je. Aku niat ni kerja ni untuk tolong suami aku je, aku kerja ni untuk tolong mak ayah aku je. Hakikatnya Allah akan gandakan niat yang kita rasa macam kecil itu menjadi sesuatu yang lebih besar. Subhanallah. Terima kasih Ai. Itulah antara Hana ceritakan secara detail keturunan Maryam alaihissalam, yang dia adalah seorang daripada anaknya Imran. Ataupun dia ni ada dengan Nabi Musa. Tak asal dia punya cerita ni sambung dengan Nabi Musa ke tak ada? Saya tak pasti. Imran ni bukan ada cerita dengan Nabi Musa ke? Saya ingat ada kisah Nabi Musa ni, dia ada link dengan Imran ni. Ya, tak ingat lah. Masya-Allah. Musa dengan Imran tu jauh tak dia punya beza tu? Dekade jauh juga kan? Sebab Imran adalah ayahnya kepada Maryam selepas Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Beza Nabi Isa dengan Nabi Muhammad 1000 tahun, betul? Kalau beza Imran dengan Musa, saya rasa lebih jauh lagi kan? Ikut. Ya, okey. Tu Muhammad Daniel cakap Imran ada connection dengan Nabi Musa. Tak silap I lah. Ya, masya-Allah. Kena tengok. Wallahualam, I terlupa. Alhasil kesimpulan dia, itu adalah sejarah ataupun keturunan Maryam yang dilahirkan daripada Imran. Jadi saat Maryam ni dah tak boleh cover dah perut dia ni, perut dah makin besar, dah pakai jubah pun dah tak boleh kontrol, maka perut dia dah mengembang. Apabila perut dia mengembang, orang pun bercakap tentang dia. Orang kampung dah hinggap pasal dia. Hang ni Maryam kata orang solehah lah, belajar dengan Nabi Zakaria lah, tiba-tiba hang buat benda tak elok, hang mengandung anak haram, hang mengandung anak luar nikah. Ramai orang cerca dia pada saat itulah fitnah. Macam mana korang nak mencipta fitnah? Senang je, hari-hari bercakap.
orang akan percaya. Oh, matahari ni sejuk, hari-hari cakap matahari ni sejuk, padahal matahari ni panas. Matahari ni sejuk, lama-lama orang akan percaya matahari tu akan sejuk. Itulah untuk mencipta Macam mana Israel buat fitnah yang Hamas menggunakan wanita dan anak-anak sebagai pelindung mereka. Yes. Orang duk percaya lah hari-hari. Betul duk berhati-hati. Senang je. Ratib je hari-hari. Jadi bagaimana nak mempercayai fitnah? Ratib hari-hari. Orang akan percaya. Senang je. Begitulah fitnah berjalan. Ketika mana Maryam pada saat itu dia macam cuba korang bayangkan korang berada di situasi Maryam alaihissalam. Maka pada saat itulah Maryam dia rasa macam dah tak boleh tahan, dia pun tinggalkan kampung, dia lari dalam keadaan membawa seorang anak dalam kandungan dia. Adakah ketika itu kan bonda dia, ayandanya, pakcik dia, Imran, Hannah, lepas tu Nabi Zakaria, apa perasaan diorang terhadap Maryam? Adakah diorang juga meragui kesucian Maryam? Meragui. Mungkin dia terfikir-fikir macam mana dia ni boleh mengandung sedangkan yang bagi makan tu aku. Yes. Dan kadang bila aku nak bagi makan kepada Maryam ini, dah ada pun makanan dan juga minuman dalam tempatnya. Sedangkan tak ada siapa yang boleh ada akses kepada mihrab Maryam itu kecuali Nabi Zakaria. Itu pun Nabi Zakaria hulu dekat luar je. Jadi siapa yang masuk dalam mihrab Maryam itu? Jadi Maryam pun lari dan terus lari bawa perutnya. Kemudian dia rehat di sebatang pohon tamar, pohon kurma. Maka dia baring. Mungkin saat itu saat getir kot dia nak apa orang kata? Dah nak melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Sakit nak melahirkan kan? Dia pun sandar. Ada pohon kurma yang redang kan. Kemudian Allah Taala berfirman, suruh makan. Dalam keadaan mengandung tu banyakkan makan buah kurma. Jadi sebab tu orang tua kata kalau mengandung tu banyak makan kismis, makan buah kurma. Ambil daripada kisah Maryam. Tapi tak suka kurma. Kemudian Allah Ta'ala suruh dia gerakkan badan. Maksudnya suruh macam Maryam ni bergeraklah tubuh tu kan, supaya senang nak melahirkan Nabi Isa. Sebab tu orang tua pun pesan, kalau hampa mengandung kena banyak bergerak ataupun aktif. Especially towards the end of the trimester kan. Nak dekat nak bersalin tu, towards the end tu kena banyakkan aktiviti bergerak. Yes. Kisah daripada Maryam. Maka lahirlah Isa alaihissalam dengan seorang ibu yang bernama Maryam di bawah pohon kurma. Maka lahirlah Nabi Isa. Nangis. So, cuba bayanglah kalau you macam mana. Kalau jadi Maryam, I lari terus daripada kampung tu. I tak balik-balik dah. Tapi Allah Ta'ala bagi tahu kepada Jibril suruh Maryam balik. Maryam balik juga. Dengan muka tebal Maryam balik. Cuba you bayang you jadi Maryam kan. Malu. You lahirkan anak. I takut. Dan you tak tahu pun anak you Nabi. Tu. I takut kena kecam masa tu. Sekarang kena kecam macam mana? Khair, Alhamdulillah. Jadi masa tu Maryam macam you lah. Dia tak mau balik. Dia rasa macam tak mau dah aku. I rasa nak pakai topeng. Cukuplah aku lahirkan anak aku ni, aku terus jalan je terus je. Tapi Allah Ta'ala kata kepada Maryam, wahai Maryam, irji'lah, baliklah kamu ke kampung kamu. Kalau orang tanya tentang anak ni, tunjuk je budak ni. Kalau orang duk bising-bising cakap anak ni anak luar nikah dan sebagainya, kamu ni bukan wanita suci, cakap macam-macam orang kampung cakap, maka hang tunjuklah kepada Isa. Tunjuk je budak ni. Maka Maryam pun baliklah. Bila dia sampai, I skip kan, I pendekkan cerita. Baliklah seorang wanita yang bernama Maryam sambil menggendong anaknya bernama Isa. Bila sampai di kampung tu, orang cakap orang kecam dia, orang hina dia, orang kata macam-macam. Maka ada salah seorang daripada orang kampung tu macam lelaki yang sangat-sangat ni pakcik-pakcik bawang, makcik-makcik bawang lah. Hang ni anak siapa hang kahwin, hang buat apa ni hina. Terus je Maryam tunjuk Isa dalam keadaan ni masa kecil tunjuk. Siapa anak dia? Ni. Cakap. Hang cuba bagi tahu ni hang dah buat apa? Dia senyap je. Tunjuk Isa. I'm not going to say anything. You listen to what this baby has to say. Dengan izin Allah, Nabi Isa pada saat itu dah ada mukjizat, dah boleh bercakap. Kena air kah? Aku rasa esok tak ada suara ni. Ya ke? Okay. Jadi pada saat Nabi Isa boleh berkata-kata dan boleh bercakap, maka bila orang kampung dengar, oh, apa ni hebatnya Maryam lahir apa ni, hebatnya Maryam. Maka di saat itulah mereka menuduh yang Nabi Isa ini adalah kiriman daripada Tuhan, yang mana Maryam berkahwin dengan Allah, maka Isa itu adalah anak Tuhan. Maka terciptalah agama daripada agama Nasrani ataupun agama Kristian. Itulah sejarah Kristian. Pada asalnya mereka beriman kepada Allah, tapi disebabkan sikit je twist. Maryam, mula fitnah Maryam. Dia pun fitnah Maryam, fitnah. Tunjuk gini je.
Kata aku tunjuk. Isa bercakap sikit je. Oh, terus. Kata Isa ni anak Maryam. Isa ni anak Allah. Begitulah antara sejarahnya. Tapi yang twist ni pun kalangan siapa tu? Apa dia? Adakah bangsa Yahudi juga? Kristian. Oh, bukannya Yahudi. Tak. Okey.